Berita menarik hari ini di Soka.com, Ahad 5 Disember. Baiklah, seperti biasanya kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana Sabah hari ini mencatat 294 kes baru COVID-19, menjadikannya jumlah kes pertama berada di bawah 300 selepas hampir 6 bulan. Kali terakhir Sabah mencatat jumlah kes di bawah 300 ialah pada 14 Julai lalu, sebelum melonjak hingga mencapai 4 angka pada Ogos dan September lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata kes hari ini turut menunjukkan penurunan sebanyak 57 kes daripada 351 kes yang dilaporkan semalam. Bagaimanapun katanya, secara keseluruhan kedudukan kes di semua daerah adalah bercampur-campur yang mana berlaku turun naik setiap hari. Masih berkata jumlah dan peratusan yang tinggi setiap hari bagi kes yang berpunca daripada jangkitan sporadik harus dilihat sebagai satu amaran dan peringatan kepada semua agar mengelak tempat yang ramai orang berkumpul bagi mengurangkan risiko jangkitan. Jelasnya semua prosedur operasi standard juga perlu dipatuhi setiap masa. Sementara itu, Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Dr. Roland Chia Min Sheng dilantik sebagai Ketua Penaja Sayap Bersekutu Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sabah. Pelantikan itu berkuat kuasa 14 Oktober lalu dan diumumkan oleh Ketua Sayap Bersekutu Bersatu Pusat Datuk Seri Santara Kumar. Bersatu sebelum ini telah mewujudkan sayap parti untuk anggota bukan Bumiputra dan bukan Melayu yang dikenali sebagai ahli bersekutu pada persidangan agung tahunan parti itu pada November tahun lalu. Ketua Menteri merangkap Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji Jinor berkata beliau amat menghargai minat dan sokongan padu ahli bersekutu kepada parti. Beliau berkata kehadiran mereka dalam Bersatu menunjukkan parti itu diterima dan mendapat sokongan kuat bukan sahaja daripada masyarakat Bumiputra tetapi juga bukan Bumiputra di Sabah. Santara yang juga ahli Parlimen Segamat merangkap Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya dilantik sebagai Ketua Sayap Bersekutu Bersatu yang pertama berkuat kuasa pada 29 September lalu. Sementara itu, Roland Chia turut mengumumkan penubuhan jawatan kuasa Penaja Sayap Bersekutu Bersatu Sabah. Manakala beberapa rumah yang dibina di atas air di Kampung Tanjung Aru Baru, Kota Kinabalu rosak akibat air pasang besar malam tadi. Kejadian yang bermula kira-kira jam 8 malam itu turut menyebabkan beberapa rumah dinaiki air, menyebabkan 10 keluarga di kampung berkenaan terpaksa berpindah ke surau dan balai raya. Seorang penghuni dikenali sebagai Jeffrey 40 berkata kejadian ini bermula kira-kira jam 8 malam apabila jambatan yang menghubungkan rumahnya yang terletak di bahagian hujung mula dinaiki air laut. Katanya sejam selepas itu air mula memasuki rumahnya hingga memaksa dia mengarahkan ahli keluarganya berpindah ke surau berdekatan. Katanya kejadian fenomena air pasang besar ini setiap tahun berlaku dan menyebabkan rumah rosak terutama di bahagian dapur. Seorang lagi penduduk dikenali sebagai Nizam 41 berkata ketika kejadian dia baru saja tiba dan melihat keadaan lantai rumahnya mula dinaiki air. Dalam pada itu, Ketua Kampung Tanjung Aru Baru Awang Damit Awang Jahir berkata seramai 10 keluarga yang terkesan selepas rumah dinaiki air dan ada rumah yang rosak dipindahkan ke surau dan balai raya. Sementara itu, dalam kenyataan laman web Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, paras air pasang laut malam tadi merekodkan ketinggian 191 cm dan dijangka akan meningkat pada paras 201 cm menjelang lewat malam ini. Dalam tinjauan itu juga, pasukan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Kota Kinabalu dilihat sedang giat menjalankan operasi pemantauan terutamanya di lokasi berisiko antaranya Pantai Tanjung Aru berhampiran Menara Kawalan Jepam dan kawasan perkampungan sekitar. Berita seterusnya, penjagaan ternakan organik perlu dilakukan dengan rapi tanpa melibatkan penggunaan ubat-ubatan, kata Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi semalam. Katanya pencegahan dan kawalan penyakit juga perlu dibuat secara organik sepenuhnya selain memastikan sumber makanan dan persekitaran ternakan bebas daripada bahan kimia. Menurut ahli Parlimen Beluran itu lagi, program pertanian organik merupakan program yang berkonsepkan penghasilan
makanan secara organik tanpa melibatkan sebarang campuran bahan kimia dalam menghasilkan makanan yang bersih dan selamat digunakan. Tambahnya lagi, bantuan melalui program ini adalah dalam bentuk geran yang antaranya bertujuan untuk membina reban, mendapatkan anak-anak ayam, makanan ayam organik, peralatan dan sebagainya dengan nilai bantuan antara RM30,000 hingga RM50,000 bagi setiap komuniti. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana operasi mencari mangsa kanak-kanak berusia 10 tahun yang hilang dipercayai di Baham Buaya di Kampung Sinakut, Felda Sahabat 16, Lahad Datu diteruskan hari ini. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, pasukan operasi tiba di lokasi pada jam 10.20 petang. Katanya pasukan operasi mengambil tindakan awal dengan mendapatkan maklumat terkini mengenai insiden berkenaan di Balai Polis Cendrawasih. Pasukan operasi seterusnya menuju ke lokasi dipercayai kejadian berlaku dengan bantuan ibu mangsa. Menurutnya, pasukan bomba terpaksa bergerak ke jeti di kawasan Desa Kencana sejauh 7 km dari lokasi untuk menurunkan bot dan terus memulakan operasi. Katanya pasukan penyelamat kini sedang giat menjalankan operasi pencarian dan sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dalam kejadian jam 7.18 malam semalam, mangsa dikuatiri di Baham Buaya selepas dilaporkan hilang ketika mandi laut bersama beberapa rakan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.